Hai, Assalamualaikum semua. Saya Chef Su M. Arukin. Hari ini saya nak berkongsi sedikit petua dapur ya. Saya pasti di dapur puan-puan mesti ada menyimpan pelbagai jenis rempah masakan. Jadi bagaimana kita nak menyimpan rempah-rempah ni supaya segar dan sentiasa berada dalam keadaan baik. Okey, saya beri contoh macam di sini ya. Mungkin boleh tengok di sini di almari rempah-rempah saya. Okey, salah satu caranya ialah pastikan botol-botol kita ni kedap udara dan bebas air. Bermakna sebelum anda menyimpan apa-apa bahan makanan kering di dalam botol-botol tu, pastikan botol tu benar-benar kering ya. Kita keringkan sama ada secara manual, keringkan sendiri ataupun kita boleh gunakan juga dryer yang akan membuang semua lebihan-lebihan air. Sebagai contoh di sini, kita pastikan kita punya bahan-bahan kering kita diasingkan ya, mengikut jenis-jenis tertentulah. Contohnya kalau ke kacang, kita letakkan berasingan, jangan letakkan di dalam satu botol yang sama supaya kesegaran dia terjaga. Selepas tu kita letaklah kita punya stiker supaya senang next time kalau kita nak, kita nampak ni, terus kita ambil. Jadi bermakna kita tak buka satu-satu. Terutama jenis-jenis bahan-bahan berempah yang macam yang macam jenis berempah yang begini, kadang-kadang kita tak pasti apa benda ni kan. Jadi kita letak siap-siap dia punya stiker lah macam ni. Make sure kita ada buku. Macam saya sendiri, saya ada buku log untuk saya punya rempah-rempah ni. Maknanya bila masa saya beli dan bila expirednya. Jadi daripada buku log tu kita keep track ya. Kita punya rempah-rempah nanti tak terbuang begitu saja. Okey. Selain daripada rempah, saya pasti di dapur puan-puan mesti ada menyimpan pelbagai jenis minuman ya. Minuman sama ada dari segi serbuk ataupun biji kopi dan sebagainya. Jadi macam mana cara kita nak menyimpannya? Mungkin puan-puan boleh tengok cara saya bagaimana saya menyimpan bahan-bahan untuk buat minuman ni ya. Okey, sebagai contohnya kita ada coffee bean yang macam ni. Yang belum diproses, maksud saya belum dikisar. Jadi kita boleh juga simpan di dalam bekas yang kedap udara begini, ataupun kita tengok ni ya, yang ini daripada packaging dia sendiri. Bila kita dah buka, kita nampakkan ada packaging yang macam ni. So yang seal begini. Jadi make sure kita sealkan betul-betul begini dan boleh simpan semula di rak dan kita akan gunakan pada bila-bila masa ya. Okey, untuk yang kopi ataupun bahan minuman lain seperti teh dan sebagainya yang kita dah proses ya, make sure kita masukkan ke dalam bekas kedap udara sebagaimana yang saya cakap tadi. Dan labeling ini sangat penting ya, bukan pasal apa. Pasal nanti kita tak tahu kita grind dia masa bila, lepas tu dia punya expiry date dan sebagainya. Okey, contoh di sini lagi pula. Kita ada bahan-bahan sampingan dia seperti kita ada gula dan kita ada ni teh pelbagai semua ni ya. Jadi macam saya cakap tadi, kita simpan dia di dalam bekas kedap udara. Jadi macam ni ya, masih segar dan baunya pun masih sedap lagi lah. Dan pastikan ya, bekas-bekas itu kita tak gunakan untuk tujuan menyimpan benda-benda lain supaya bau dia tak clash kata orang. Kalau katakan bekas tu kita dah simpan cili, kita dah simpan bawang dan sebagainya kan, takkan kita nak gunakan untuk simpan minuman. Jadi nanti kita punya teh dan kopi dia jadi tak sedap Okey, dan lain-lain juga macam contoh-contohnya bahan-bahan lain yang tak perlukan bahan kedap udara, kita boleh simpan di dalam bekas-bekas kecil begini ya. Contohnya seperti garam. Garam yang kita guna harian tu kan, garam dan benda-benda yang tak perlukan kita letak dekat kedap udara, kita boleh guna juga bahan bekas yang begini. Ramekin yang kecil-kecil begini kita letakkan dan kita boleh gunakan di dapur. Ini sebahagian lagi bahan-bahan kering yang ada di dapur. Tentunya kita ada pasta kering ataupun mihun dan pelbagai jenis tepung yang kita gunakan untuk kegunaan harian. Sebagai contohnya macam ni kita ada tepung, pelbagai jenis tepung untuk kegunaan harian kita. Jadi pentingnya beginilah, macam saya cakap tadi, letakkan di dalam bekas. Kalau boleh kita cari bekas yang kaca begini yang supaya kita nampak
Katakanlah tepung kita tu nanti dah rosak apa, kita boleh nampak daripada luar. Labeling jangan lupa ya. Itu yang paling penting sekali. Dan macam untuk ke kacang ataupun buah-buahan kering macam ni ya, kita selalu kena pastikan walaupun kita pakai guna bekas kedap udara begini, tapi kita selalu pastikan jugalah, kadang-kadang ada benda-benda lain kat dalam dia apa semua kan. Kena tengok juga. Sebenarnya menyimpan barang-barang makanan di dapur ni taklah begitu susah. Cuma kita perlu sedikit ilmu ya. Macam saya cakap tadi, yang penting sekali the keywords is kita gunakan balang ataupun bekas kedap udara dan bebas minyak. Itu sangat penting ya dalam menyimpan apa-apa jenis bahan-bahan di dapur.